Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat murid-murid yang Ustaz kasihi. Jadi untuk pelajaran RBT pada kali ini kita akan bicarakan unit 3 iaitu teknologi pertanian. Okey, terdapat beberapa cara untuk kita membiakkan pertanian. Antaranya ialah dengan memilih ataupun menggunakan biji benih itu sendiri. Okey, anak benih yang subur tumbuh dari tumbuhan yang baik ataupun biji benih yang baik. Okey, oleh itu kita perlu memilih biji benih yang baik agar tanaman ataupun pertanian yang kita jalankan itu berhasil dengan jayanya. Okey, antara ciri-ciri biji benih yang baik ialah yang pertama, biji benih itu sendiri mestilah matang. Apa maksud matang? Biji benih yang matang ialah biji benih yang keluar dari buah yang matang. Okey, yang kedua, ciri-ciri yang kedua ialah bernas. Okey, apa itu bernas? Iaitu biji benih yang mempunyai isi yang penuh. Ciri yang ketiga, biji benih yang baik ialah biji benih itu berbentuk normal dan bentuknya sama seperti asal. Dan ciri yang keempat ialah biji benih itu tidak diserang perosak dan tidak berkulat. Okey, jika tadi kita dah belajar tentang ciri-ciri biji benih yang baik, jadi sekarang kita akan tengok pula ciri-ciri biji benih yang rosak. Okey, biji benih yang rosak ni tidak sesuai untuk disemai dan berkemungkinan dia tidak akan bercambah jika disemai. Okey, antara ciri biji benih yang rosak ialah pertama, biji benih itu tidak matang. Biji benih yang tidak matang ialah biji benih yang diambil daripada buah yang tidak matang. Dan ciri yang kedua, biji benih yang rosak ialah biji benih itu sendiri pecah ataupun retak. Ciri yang ketiga ialah biji benih itu tidak normal, iaitu biji benih cacat dan tidak seperti bentuk asalnya. Ciri yang keempat pula ialah biji benih itu berlubang kerana serangan serangga perosak. Dan ciri yang terakhir untuk biji benih yang rosak ialah biji benih itu sendiri berkulat. Okey, jika tadi kita dah tengok ataupun kita dah belajar cara-cara untuk memilih biji benih yang baik dan biji benih yang rosak, jadi sekarang kita akan tengok pula alatan pertanian yang kita akan gunakan. Okey, alatan yang pertama ialah sudip tangan. Okey, fungsi sudip tangan ini ialah digunakan untuk menggali lubang semasa menanam biji benih dan mengubah anak benih itu sendiri. Alatan yang kedua ialah serampang tangan, iaitu digunakan untuk menggemburkan tanah. Seterusnya ialah penyiram, iaitu kita gunakan untuk menyiram tanaman. Dan yang terakhir ialah pungkis. Pungkis ni kita gunakan untuk mengangkat rumput yang telah dicabut atau mengangkut bahan tanaman seperti bahan organik, pasir dan tanah lom. Okey, jika tadi kita dah kenal dan belajar nama-nama dan fungsi alatan pertanian tersebut, jadi sekarang kita akan belajar cara menggunakannya. Okey, cara yang pertama ialah cara kita menggunakan sudip tangan. Okey, caranya ialah kita pegang hulu sudip tangan itu dan buat lubang di tengah-tengah bekas ataupun pasu dan masukkan anak benih ke dalam lubang tersebut. Okey, untuk penggunaan serampang tangan, kita perlu pegang pada hulunya dan kita gemburkan medium di sekeliling anak pokok itu. Untuk penyiram, kita perlu isikan air di dalam penyiram tersebut dan
kita perlu siram tanaman tersebut. Okey, untuk alatan yang last kali ini ialah pengukis. Okey, cara kita gunakannya ialah kita isikan rumput yang telah dicabut ke dalam pengukis tersebut, dan kita perlu angkat dengan cara yang betul seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Jadi setakat itu sahaja dulu untuk pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bincangkan tajuk yang baru di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.